أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini insyaAllah malam terakhir memandangkan kitab. Kita dah khatamkan. Jadi malam ini kita akan melihat satu bidang pula. Masih lagi dalam bidang akidah. Perkara ini sangat penting sebab inilah kita akan lihat pencabar utama kepada sifat 20 ya. Jadi kita akan melihat tadi saya terfikir sebab saya sekarang ini tengah mengajar lebih kurang 20 lebih pelajar master di kupu ini dan mereka mengambil subjek akidah ahli sunnah wal jamaah dan isu-isu semasa. Tadi ada seorang pelajar alumni Unisa bahasa Arab, sangat bagus pembentangan dia tentang Tauhid 3 ya. Jadi Tauhid 3 ini bukan kita memasukkan ke Brunei untuk dipegang, tetapi untuk dihindari. Itu dia. Sebab kalau kita tak faham, dia boleh menyelinap masuk melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi maknanya kita nak tahu benda ni supaya kita sedar. Bukan kita tahu supaya kita mengamalkannya ataupun meyakininya. Sebab kita sejarah dia dah lebih kurang berapa 1100-1200 tahun umat Islam berpegang kepada akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah ya. Jadi apa yang kita akan bincang pada malam ini hanyalah percubaan untuk mencabar pegangan sifat 20 ya. Jadi selama ini mungkin kita rasa macam yakin negara Brunei Darussalam selamat daripada gangguan, tetapi kerana perkembangan sains dan teknologi agak sukar untuk dikawal informasi ataupun maklumat-maklumat dari luar. Jadi apa yang kita share pada malam ini, kita boleh hubung kaitkan dengan kitab ini yang kita baca, sifat 20 Tadi petang saya puas mencari PDF. Yang ini kitab kita akan bahas malam ini kitabnya. Tajuk dia Al-Ghulu. Nipis saja, tetapi sekarang mungkin pengarang sebelum meninggal dia upgrade. Saya tengok tadi ada sampai 80 halaman. Jadi asalnya kertas kerja dibentangkan di Mekah. Sangat menarik. Ini macam kajian kes lah. Tapi bila saya cari dia punya PDF, dah tak ada. 80 halaman diterbitkan di Beirut, Lubnan. Saya Alhamdulillah lebih kurang 2 tahun lepas saya dapat PDF yang nipis sajalah. So apa yang kita akan bincang pada malam ini ialah satu risalah pernah dibentang di seminar di Mekah dan kita akan melihat apa isi kandungannya. Baik, saya bagi tajuk bedah. Bedah maknanya kita bedah lah, macam bedah mayat. Ini kali ini kita bedah risalah. Bedah risalah Al-Ghulu. Al-Ghulu radikalisme dan kesannya terhadap keganasan terorisme dan dalam merosakkan masyarakat. Itu dia punya makna dia lah. Ada Arab di situ. Al-Ghulu wa asaruhu fil irhab wa ifsadul mujtama.
Ini tajuk yang diberi oleh Profesor Dr. Sheikh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita tengok gambar dia nanti. Saya difahamkan pernah datang ke Brunei. Okay, so kita akan share pada malam ini insya-Allah. Okay. Ini isi kandungan saya ringkaskan. So apa yang penting saya dah ringkaskan daripada risalah kecil ini. So siapa yang berminat nak baca sendiri boleh photostat, boleh fotokopi. Siapa nak beli lambatlah sebab kita ada PDF yang 80 halaman. Yang ini saya rasa dalam 77 halaman. So sikit sajalah tambahan dia. So mula-mula sekali kita lihat biografi ringkas Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya yakin ada di kalangan kita pernah dengar nama ini. Pernah datang ke Brunei, mungkin sekali, dua kali. Yang kedua, latar belakang risalah dan isi kandungannya. Yang ketiga, Tauhid 3. Ini kita mungkin jarang-jarang dengar. Tauhid 3, punca utama radikalisme digunakan untuk mengkafirkan umat Islam, menuduh syirik dan sesat. Tuduhan kafir, syirik dan sesat kepada golongan Islam secara bebas, tanpa panduan, aturan, kaedah dan asas. Kesan radikalisme seperti pembunuhan, pembakaran kitab dan perpecahan umat Islam. Cadangan rombakan silabus tauhid di sekolah di Saudi Arabia. Ilmu tasawuf sebahagian daripada agama Islam. Profesor Dr. Sheikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita punya kajian. Nombor 8 tu kita boleh bincang lah. Sama ada kita setuju ataupun tidak. Itu tu saya rasa tidaklah begitu penting. Siapa yang sokong, silakan. Siapa tak setuju, silakan. Ini orang dia. Lahir dan meninggal di Mekah. Lebih kurang 20 tahun lepas lah. Ini orang dia. So, beliau pakar hadis. Kadang digelar sebagai Muhaddis Al-Haram Al-Makki. Pakar hadis Mekah. Masjidil Haram. Itu punya gelaran dia lah. Okey, biografi ringkas beliau. Belajar di Madrasah Al-Falah, Makkah, Saudi Arabia. So, beliau ini keturunan Yaman. So, bukan keturunan Arab Badui di Mekah. Dia dari Yaman. Belajar di Universiti Al-Azhar sampai PhD bidang hadis. Profesor hadis di Universiti Ummul Qura, Makkah. Dan Universiti King Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia. Mengajar di Masjidil Haram, Makkah. So, dia tauliah lah, mengajar di Masjidil Haram. Menjadikan rumahnya sebagai madrasah. Saya difahamkan lah, saya tak nak sebut nama lah. Mungkin orang Brunei lagi arif lah. Saya difahamkan ada seorang rakyat Brunei pernah berguru dengan beliau. Dan beliau seorang profesor sekarang. Jadi apa yang kita akan bincang malam ini bukanlah asing sangat. Ada murid dia orang Brunei. Tapi kebanyakannya murid dia orang dari Indonesia. Terutama di Pulau Jawa lah. Menjadikan rumahnya sebagai madrasah. Syekh Tarikat Syaziliyah. Ditarik tauliahnya mengajar di Masjidil Haram dan ditamatkan perkhidmatannya di universiti kerana tidak mengikuti arus perdana ideologi agama di Saudi Arabia. Itu dia punya sedikitlah dia punya biografi. So mungkin dipencinkan awal lebih kurang begitulah. Ditamatkan perkhidmatannya. Okey, latar belakang risalah. Pihak kerajaan Arab Saudi menjemput beliau untuk menghadiri dialog kebangsaan berkaitan dengan al-ghulu wal-i'tidal. Al-ghulu wal-i'tidal makna dia radikalisme dan kesederhanaan. Yang menyediakan 15 kertas kerja pada 5 bulan 11 1424 hingga 5 49 bulan 11 1425. Di mana beliau juga menyediakan kertas kerja. Jadi beliau pun dijemput oleh kerajaan Arab Saudi.
untuk membincangkan tentang fenomena radikalisme di kalangan orang Islam, terutamanya di kalangan remaja-remaja Arab. Okey, isi kandungan risalah secara ringkas. Yang pertama kita lihat bantahan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki terhadap manhaj Tauhid 3. Jadi Tauhid 3 ini kalau nak tengok sejarah lebih kurang 700 tahun. Yang diperkenalkan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Tetapi tidak begitu meluas pengaruhnya, jadi kita boleh katakan hampir pupus, hampir matilah. Kemudian lahir 1702 Masehi Muhammad bin Abdul Wahab memilih ataupun mengambil manhaj Tauhid 3 ini sebagai pegangan rasmi kerajaan Arab Saudi. Itu dia punya sejarah dia lah. Manhaj Tauhid 3 sebagai punca utama wujudnya radikalisme dalam masyarakat Saudi Arabia. Pembunuhan orang Islam, pembakaran kitab-kitab dan perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan radikalisme. Jadi kalau kita hayati betul-betul sifat 20, tidak ada orang menjadi pengganas. Tidak ada orang menjadi radikal kerana sifat 20. Kerana sifat 20 ini semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuduhan kafir, syirik dan sesat dibuat tanpa panduan, aturan, kaedah dan asas yang betul. Secara rambang begitu, random. Siapa tak suka ini kafir, ini syirik, ini bid'ah dan sebagainya. Cadangan perbaikan, ini cadangan daripada beliau lah. Cadangan perbaikan sukatan pelajaran tauhid di sekolah di Saudi Arabia. Golongan Asy'ariyah, Syiah, Ibadiyah, Sufiyah, bukan kafir dan musyrik. Ini beliau mempertahankanlah golongan-golongan lain. Pendekatan caci maki dari golongan radikal kepada ulama dan golongan Islam lain. So, bukan hanya ganas, tapi bahasa juga tidak sopan. Bila terlibat dengan gerakan radikal ini. Okey, saya tak baca Arab dia lah. Kita terus pada terjemahan. Kita jimat masa lah. Saya nak buktikan bahawa apa yang saya bagi ini adalah terjemahan. Bukan dari kepala saya. Jadi saya terjemahkan sudahlah. Siapa tak faham Melayu dia, boleh tengok Arab dia. Okay. Apa dia kata? Antara fenomena radikal yang teruk, yang tidak nampak daripada mereka ialah serangan ganas mereka terhadap sebilangan besar ulama. Jadi yang diserang ulama bukan orang awam. Dan orang awam yang berafiliasi kepada golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah, Ibadiyah, Sufiyah, melabel mereka secara umum sebagai kafir, musyrik dan sesat, serta mengeluarkan mereka daripada agama Islam tanpa syarat, panduan, asas dan akidah. Maksudnya mereka menyesatkan, mengkafirkan sesuka hati. Kita tengok in case lah saya menipu ke apa, tengok dia punya Arab dia. So kita boleh banding lah. Sejauh mana saya terjemah tepat ataupun tidak, kita boleh inilah. Mungkin contoh macam saya tambah ke, saya tolak dan sebagainya. So ini dia punya teks daripada Syekh tadi. Okey, kerana terorisme banyak nyawa telah melayang. Kesan pengkafiran munculnya terorisme dan kerosakan di bumi. Jadi kita baca Quran wala tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Ini panduan asaslah dalam Quran. Kerana terorisme banyak nyawa telah melayang, demikian juga dengan kerosakan harta benda, telah terbukti mereka yang terlibat dalam jihad membakar kitab-kitab. Jadi sangat menyedihkanlah. Konon mereka faham Islam, tapi tindakan mereka sangat tidak mencerminkan mereka itu
penganut agama Islam yang sebenar. Membakar kitab-kitab Fath al-Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kerana dakwaan mereka Ibnu Hajar, penganut aliran Asy'ariyah. Itu dia. Ibnu Hajar yang syarah hadis Sahih Bukhari itu konon cenderung kepada akidah Asy'ariyah, sifat 20. Mereka tak puas hati, dibakar kitab dia. Nak bakar tuan dia dah mati lama, Ibnu Hajar. Ini. Kerana dakwaan mereka Ibnu Hajar penganut aliran Asy'ariyah dan beliau mengikuti metodologi Asy'ariyah dalam mensyarah hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi secara umum Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah sama ada tafwid, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala makna sebenar sifat-sifat Allah, ataupun kita takwil. Kita takwil makna kita alihkan makna literal kepada makna yang lebih bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga. Jadi ada beberapa perenggan saya petik dan saya bagi terjemah. Jadi kita tak bacalah Arab dia, kita terus saja kepada terjemahan dia. Tidak lama kamu berasa hairan jika kamu mengetahui bahawa sebahagian daripada mereka yang berilmu ketika mereka memberi fatwa dan menghukum kafir golongan Asy'ariyah. Jadi golongan ini mengkafirkan majoriti umat Islam. Ketika mereka memberi fatwa dan menghukum kafir golongan Asy'ariyah, kemudian mengarang buku-buku dan risalah-risalah, menyampaikan kuliah dan ucapan-ucapan, itulah penyebab langsung kepada kesemua natijah itu tadi. Dia yang membuat kunci mereka bentuk di kalangan di kilangnya maksudnya. Di kilangnya. Ada mereka buat ya, dia punya alat, dia punya kitab dan sebagainya. Ya. Kemudian menyerahkan kepada mereka serta menyediakan jalan. Kemudian ketika mereka terlibat dalam keganasan, mereka membuka pintu seluasnya, dia kembali kepada kebenaran dan berkata, saya lepas tangan. Ini sikap ulama setengah mereka lah. Jadi maknanya yang terlibat secara langsung kepada keganasan, salafiyah, jihadiyah dan sebagainya, mudah membunuh orang di Syria, di Iraq dan sebagainya, mereka ada tok guru. Tetapi ulama-ulama itu setelah remaja-remaja Arab ini terlibat dalam keganasan, pembunuhan, mereka kata kami lepas tangan. Dia macam syaitan lah. Syaitan mengganggu manusia di bumi ini. Nanti di akhirat dia kata saya tak kacau. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Allah sebut wala talumuni walumu anfusakum. Ini argumen syaitan di akhirat nanti. So siapa yang akrab dengan syaitan di dunia, itu salah satu argumen Allah rekodkan dalam Quran. Wala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya sebagai syaitan, tapi salahkan diri kamu sendiri. Jadi macam inilah setengah ulama yang di sana, bila remaja-remaja Arab Islam terlibat dalam keganasan, dia kata kami lepas tangan. Walhal mereka yang buat teori, saya ada pandangan lain, tetapi setelah Khaybar dihancurkan, ini istilah lah, Khaybar dihancurkan maknanya nasi dah menjadi bubur. Itu istilah dia lah. Khaybar dihancurkan maknanya dah tak boleh pulih lah. Dah terlambat. Jadi yang jadi bangsa lah remaja-remaja Islam Arab di sana. Okey, dia kata apa? Saya dapatkan kesempatan yang baik di sini untuk memberi peringatan. Dia berani. Ni. Syekh. Jadi beliau mengambil peluang. Dijemput oleh kerajaan Arab Saudi untuk membentang kertas kerja, dia pun mengambil peluang. Ya, dia tidak takut untuk mengatakan apa yang sebenar dalam agama Islam ini. Saya dapatkan kesempatan yang baik di sini untuk memberi peringatan kepada anda mengenai perkara yang wujud dalam sukatan pelajaran khususnya ilmu tauhid. Ini yang ilmu yang kita mengaji lah sekarang. Ilmu yang kita belajar sekarang, akidah. Jadi Syekh ini tidak puas hati. Sukatan tauhid, akidah yang diajarkan di sebuah negara Islam. Nama dia Saudi Arabia. Jadi ini bukan fitnah ini.
Tapi yang mengherankan, kerajaan Arab Saudi tidak mengambil tindakan. Maknanya nak haramkan kitab ini tidak, masih dicetak lagi. Tapi di Lubnan, di Beirut. Saya dapatkan kesempatan yang baik di sini untuk memberi peringatan kepada anda makna rakyat dan kerajaan di sanalah, mengenai perkara yang wujud dalam sukatan pelajaran, khususnya ilmu tauhid, yang menghukum atas sebahagian golongan Islam sebagai kafir dan syirik, menuduh sebahagiannya sebagai sesat dan menyesatkan, sebagaimana dalam sukatan ilmu tauhid untuk tingkatan 3, cetakan 1424 Hijriah. Secara tepat boleh dirujuklah. Tingkatan 3 ni makna form 3 lah. Umur lebih kurang dalam berapa? Umur 14-15 tahun macam tu lah. Di mana menjatuhkan hukuman terhadap golongan sufi sebagai syirik dan terkeluar daripada agama Islam, yang menyebabkan sebahagian guru memperdalam lagi luka dan polemik. Jadi maknanya guru sendiri yang memainkan peranan, melahirkan generasi radikal di sana. Golongan sufi mewakili 3 suku umat Islam dan memakmurkan pusat pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok bumi. Ini pendapat beliau lah. Jadi beliau sangat tidak bersetuju golongan radikal di Saudi Arabia mengkafirkan golongan sufi. Pusat-pusat tasawuf berkenaan menyumbang dalam memerangi penjajah, mempertahankan negara, menyebarkan agama dan mengajarkan umat Islam. Inilah peranan pusat Sanusia di Libya. Jadi tarekat Sanusia di Libya, sejarah dia menentang penjajah Itali. Ini boleh baca, boleh Google. Umar Mukhtar. Siapa yang pernah tengok filem Umar Mukhtar yang kena gantung? Peranan pusat Sanusia, Idrisiyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Syaziliyah, Mahdiyah, Naqsyabandiyah, Marghaniyah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemimpin tarekat yang datang kemudian seperti Syekh Umar Mukhtar, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi memimpin penentang umat Islam di Aljazair, menentang tentera penjajah Perancis. Syekh Mahdi, Syekh Umar Al-Futi At-Tijani, Syekh Usman bin Fudi Al-Qadiri, ini di Afrika, yang memainkan peranan berjihad di jalan Allah, berkhidmat untuk agama, menyebarkan ilmu dan budaya, serta memerangi kejahilan dan bid'ah. Kami tidak mendakwa mereka maksum, tetapi kami menolak mereka diserang dengan hukuman kafir dan syirik serta terkeluar daripada Islam. Ini saya terjemahkan dari ini. Okey, kita dah sampai kepada ini. Penyebab ini pendapat beliau, saya terjemah saja. Penyebab utama radikalisme ialah pembahagian tauhid kepada 3. Jadi kita alhamdulillah lah dah ratusan tahun ikut akidah Asy'ariyah sifat 20. Bukan tauhid 3 ini. Ya. Okey. Yang kita nampak dari manhaj tauhid sukatan sekolah pembahagian tauhid kepada 3, iaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya kita yakin bahawa yang mencipta segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah pula manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tawassul, tidak boleh tabarruk, tidak boleh istighasah. Okay. So kena direct, itu dia punya. Sebab itulah mereka sangat-sangat sensitif dengan kubur, dengan makam. Ini dan ini. Sebab konon mereka yang suka ke kubur, ke makam ini tidak direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya logik argument mereka lah. So sampai kubur Nabi nyari-nyari jadi mangsa. Dia nak pindah tempat mana kita tak tahu. Jadi kadang kita dalam beragama ini kita kena balance wahyu dengan akal. Mereka
sangat sensitif dengan kubur. Padahal ada ayat Quran, ada hadis Nabi memperjelaskan apa sikap kita terhadap kubur. Tak ada orang Islam sembah kubur. Tapi mereka sangat konon menjaga akidah, takut jatuh syirik. Macam itulah pengharaman perempuan bawa kereta. Konon takut buat maksiat. Nak unta pun boleh buat maksiat. Apa beza dia? Jadi argument tak ilmiah langsung. Okey, saya nak ulang sebab mungkin ramai yang tak faham apa itu tauhid 3. So rububiyah makna Rabb. Jadi siapa nak, kita mungkin tak sempat malam ini bincang. Saya sangat tertarik dari pelajar tentang tauhid 3. Mungkin sebab dia pun baca kitab, sebab dia bachelor bahasa Arab dari Unisa. Bagus, mungkin siapa berminat dia bentar dalam setengah jam tadi, PowerPoint lah. Sangat bagus lah. Saya rasa bagus, pelajar yang bagus. Dia faham lah. Okey, rububiyah ringkasnya kita yakin bahawa Allah pencipta segala-galanya. Uluhiyah ini nih dari perspektif mereka nak membezakan 3 tauhid ini. Uluhiyah, perbuatan kita sebagai manusia menyembah Allah sahaja. Tak boleh ada tawassul, tak boleh tabarruk, tak boleh, semua tak boleh. So, di situ argumen mereka, kubur ini sangat sensitif. Sebab konon bila kita pergi kubur, konon kita bertawassul dengan kubur lah, Tuhan punya kubur dan sebagainya. Itu dia punya argumen mereka lah. Dan tauhid asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat iaitu mengesakan Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi timbul masalah di sini, mereka yang berpegang kepada tauhid 3, dia kadang tidak berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah punya pegangan, iaitu tafwid dan takwil. Mereka pegang lagi satu isbat. Isbat maknanya menetapkan secara literal. Kalau ya, tanganlah. Argumen mereka dia kata, kenapa kita nak takwil? Dan Allah sebut, ya itu tangan. So tanganlah dia. Itu bahasa Allah. Itu mereka punya argumen begitu. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata kalau kita terjemahkan yad ini sebagai tangan Allah, kita jatuh dalam tajsim. Tajsim maknanya kita menjisimkan Allah. Kita meyakini bahawa Allah itu benda, fizikal. Boleh disentuh dan boleh menyentuh. Ini sudah bercangkang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Asma' wa sifat yang tidak diketahui oleh salaf daripada sahabat. Maksudnya pembahagian tauhid ini kepada 3 tidak diketahui di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bahkan tidak warid pembahagian ini dalam bentuk ini dalam teks Quran dan sunnah Nabi. Dalam bentuk ini maksudnya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tidak disebut secara terperinci jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi banyak ulama mengatakan ini kreativiti Syekh Ibn Taimiyah. Ya. Ini ijtihad yang direka dalam bab usuluddin. Usuluddin nama ilmu yang kita belajarlah, akidah, tauhid, usuluddin. Ia semacam tongkat memecahkan umat Islam, seterusnya menghukum kebanyakan umat Islam kafir dan syirik kepada Allah dan keluar daripada skop tauhid. Ia menjadi cara yang mudah digunakan untuk mengeluarkan gelaran-gelaran dan hukum hakam secara bebas tanpa penelitian dan pandangan yang bernas. Jadi kita pun menerima bahang dia. Cuba tengok ustaz-ustaz di Nusantara ini. Ya, inilah bahasa mereka, syirik, kafir, bid'ah. Itu dua. Ini dia punca ini. Ini asas dari sini. Okey. Antara fenomena ataupun kesan radikalisme ini caci maki. Ini. Jadi kita pun rasa pelik. Nampak macam kuat beragama tapi bahasa tak sopan. Jadi caci maki ini bukan bahasa yang digalakkan oleh Islam lah.
caci maki kepada ulama seperti Imam Abu Hanifah ditusu sebagai Jahmi, Murji'i, pengamal bid'ah dan sesat, serta aib bagi Islam dan ahlinya. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di akhir zaman ni, siapa kita nak kutuk Imam Abu Hanifah? Mungkin 1/4 penduduk dunia ini yang Islam bermazhab Hanafi. Jadi dari segi bahasa pun tidak mencerminkan sebagaimana nak berdakwah kalau begini. Demikian juga kepada Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ghazali pun jadi mangsa. Imam Junaid, Imam Ibrahim Adham, Imam Fudail bin Iyad, Imam Sahal At-Tustari, Imam Zahabi, Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam dan lain-lain. Dengan cacian sehingga pen pun malu menulisnya. Saya terjemahkan sajalah. Maknanya daripada nak mengulas, pen pun malu, segan nak tulis. Dengan cacian sehingga pen pun malu menulisnya, menerusi kitab-kitab, kaset-kaset yang disebarkan. Apatah lagi cacian yang ditujukan kepada ulama semasa. Di mana kalau ulama ratusan tahun yang lepas tak bebas daripada cacian mereka, apatah lagi yang semasa ini. Jadi saya terjemah saja tuan-tuan puan-puan, saya terjemah saja. Pengakuan sebagai salafi, ahli hadis, memerangi mazhab fiqh, dakwaan bermazhab dengan Quran dan Sunnah sahaja, tetapi dakwaan ini datang daripada mereka yang bukan ahlinya. Jadi ada dalam ungkapan dalam bahasa Arab, kalimatu haqqin urida bihi batil. Manis di bibir, tapi berbisa. Ya. Diucapkan saya ini salafi. Bila saya sebut salafi, konon aman. Dan bila kita sebut salafi ini, 3 generasi. 100 tahun pertama, yang kedua dan ketiga. Jadi nak selamat, konon bagus, akhlak bagus, ucapan bagus, ilmu bagus. Tapi tidak demikian. Jadi ada ungkapan Arab kali. Kalimatu haqqin urida bihi batil. Ungkapan benar tetapi bertujuan batil. Ini ada satu. Kebenaran hanya ada pada mereka. Ini masalah. Ini sikap mereka di mana-mana lah. Di Nusantara ini mulai daripada Filipina, Kamboja, semua ada fenomena ini. Di Singapura. Okey, punca radikalisme yang lain. Cetek pengetahuan dan fahaman agama. Bahaya. Terlalu agresif beragama. Jadi agama ini untuk menyelamatkan kita, diri, masyarakat, keluarga dan negara. Ini agama, peranan agama lah. Cetek pengetahuan dan fahaman agama. Tidak syak lagi bahawa kutukan dan cacian kepada ulama berpunca daripada sempitnya fahaman agama atau belajar agama tanpa guru. Ini bahaya juga ni. Tengok YouTube banyak-banyak. Belajar agama tanpa guru, iaitu perkara yang menyebabkan remaja mengambil hukum hakam yang salah, memusuhi mereka yang tidak sependapat dengan mereka, bahkan memperbodohkan pendapat orang yang menentang pendapatnya. Ini saya terjemahkan. Jadi ini malanglah bila generasi muda Islam begini sikapnya beragama. Ta'assub kepada pendapat tertentu, terutamanya dalam perkara ijtihad. Jadi ada namanya ijtihad. Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah boleh ada 2-3 pendapat di situ. Contoh macam fiqh. 4 mazhab. Tak ada masalah. Tapi kerana mereka mengaku hanya mereka yang betul, benar, maka di situ akan timbul masalah. Kaedah dalam etika debat dan dialog, ra'yi sawab wa yahtamilul khata. Wa ra'yul khasam fi nadhari khata lakinnahu yahtamilus sawab. Konon ungkapan ini milik Imam Syafi'i. Tapi kita tak confirm lagi lah, mungkin ulama lain. Ini adab berselisih pendapat. Dia kata pendapat saya betul tetapi boleh jadi mengandungi kesalahan. Pendapat lawan saya salah tetapi boleh jadi mengandungi kebenaran.
Jadi maknanya kalau semua orang berpolemik, pegang prinsip ini, aman dunia. Tapi dia tidak, dia saja betul. Itu masalah dia. Okey. Beliau pun sebut benda ni, kenapa di zaman beliau berlaku radikalisme dan tidak di zaman sebelumnya. Okey. Beliau mengatakan, mereka alumni Madrasah Al-Falah Makkah. Beliau menceritakan guru-guru beliau lah. Syekh Alwi Al-Maliki, Syed Amin Al-Qutbi, Syed Ishaq Az-Zuz, Syekh Hasan Mashad, Syekh Muhammad Nur Saif, Syekh Hasan Yamani, Syekh Al-Arabi At-Tabbani, Syekh Yahya Aman, semua tidak menunjukkan gejala radikalisme. Sebelum beliau, sebelum Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Semua tidak menunjukkan gejala radikalisme, bahkan mewakili ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah dan mereka yang menjadi hakim-hakim di mahkamah syariah, tetapi malangnya mereka dari golongan yang ta'assub pula berkata semua ulama itu beraliran Asy'ariyah. Jadi maknanya dia guru-guru Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki semua orang yang cenderung kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah mereka tidak radikal. Itu maksud dia. Dan berfungsi dalam sebuah negara di Saudi Arabia. Tetapi beliau mengkritik generasi sezaman dengan beliau. Falsafah dan ilmu tasawuf tidak diajarkan di universiti di Saudi Arabia. Ini fakta sebab saya dari sana 5 tahun. So ini mungkin saya silap, tapi ini saya punya pengamatan lah. Mungkin ini salah satu punca radikalisme itu. Dia hati kering, tidak ada siraman kerohanian. Dengan alasan konon Khilafah Utsmaniyah yang berafiliasi kepada amalan tarekat tasawuf telah menyebabkan banyak amalan bid'ah dan khurafat di Hijaz, Saudi Arabia sekarang. Ini satu teori. So konon mereka membersihkan tauhid di Saudi Arabia itu akibat peninggalan Khilafah Utsmaniyah yang banyak konon terlalu liberal, banyak khurafat, banyak bid'ah dan sebagainya. Contoh Baqi', perkuburan Baqi'. Dulu siapa yang dapat gambar dululah, mungkin tahun-tahun berapa, banyak bangunan. Tapi bila kerajaan baru datang, dia robohkan semua. Batu nisan pun tak ada. Contohlah, kita nak kenal ini siapa, Khalid bin Walid ke siapa pun tak tahu. Jadi ini menunjukkan bila rasional, akal itu tidak digunakan secara bijaksana, maka kita pun hidup susah. Saya semalam saya share sikit lah. Cuba kita tolak tepi dulu agama. Kita pakai akal saja dulu. Mana yang lebih baik? Sahabat kita meninggal, saudara mara kita meninggal, kita pasang batu nisan, tulis nama dia, tarikh lahir, tarikh meninggal dan nama dia. Bin siapa. Jadi hikmah dia, selepas 100 tahun, kita tahu ini nih dikuburkan di sini. Tapi bila tak ada tanda. Macam mana nak tahu? Konon Nabi tak buat. Jadi bukan semua Nabi tak buat. Kita tak boleh buat. Ini perlu akal rasional. Jadi memanglah Nabi tak ajar semua benda yang baik. Tapi kita kena gunakan akal. Mana lebih baik? Okay. Jadi saya nak share juga di sinilah. Seorang bendahari surau. Bila kita share benda-benda ni, dia kata pernah berlaku pengalaman dia secara peribadi. Setelah dikebumikan, mayat itu keluarganya bergaduh atas kubur. Sebab satu pihak nak pasang batu nisan, satu lagi dia kata ini bidah. Sampai peringkat tu. Jadi ini macam mana kita faham agama kita ni sampai peringkat tu sekali. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi, pengamal tarekat tasawuf, berjaya membebaskan Palestin. Demikian juga Muhammad Al-Fatih yang mengamal tarekat tasawuf telah berjaya menawan Konstantinopel. Ini kita nampak jelas kekuatan. Jadi sejak
kerajaan baru di sana, apa pencapaian mereka yang boleh dibanggakan. Jadi saya kadang tertanya-tanya, adakah pendekatan Tauhid 3 ini semacam ada konspirasi daripada musuh Islam ataupun apa sebenarnya? Okey, ini mungkin agak kontroversial lah, tapi kita share lah, kita tengok. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki seorang wali Allah. Adakah seorang hamba Allah dapat menjadi wali Allah kalau akidahnya tidak betul? Ini kita punya buat argument lah. So yang menjadi wali Allah ini mestilah akidah betul. Kalau tak, susah. Nak dekat kepada Allah pun susah bila akidah ni tak betul. Dalam ilmu zahir, beliau profesor dalam ilmu hadis. Dalam ilmu batin, tasawuf, beliau mencapai tahap kewalian. Jadi maknanya orang yang macam ni pun, individu macam ni pun tak mendapat kedudukan di sana. Dipencenkan awal. Ditarik tauliah dia sebab dia tidak mengikut aliran perdana. Ini ni kelayakan, qualification beliau. So kita sebutlah ilmu zahir, ilmu hadis, ilmu batin, ilmu tasawuf. So beliau pakar dalam dua bidang. Beliau bermazhab fiqh Maliki, akidah Syariah dan khalifah tarekat Syaziliyah. So beliau bukan murid ni, khalifah tarekat. Boleh membai'ah murid baru dalam tarekat beliau. Itu kelayakan beliau lah. Sebahagian karamah beliau. Ini mungkin bila sebut wali, dia ada karamah dia. Kita sebut sikit sajalah. Pernah berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqadhah. Ini bukan nak kita nak. So kalau boleh kita jangan sebarkan video ni lah. Sebab benda ni kita untuk kita sajalah. Tapi benda ni possible. Maknanya boleh. Kalau kita tak terima, tak apalah. Tapi kita bincang. Pernah berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqadhah, jaga ketika menziarahi seorang Sayyid Wali Allah di Batu Pahat, Johor. Okay. Pernah seorang pilot kapal terbang yang selalu melintas atas bandar Batu Pahat, terlihat cahaya yang ganjil. Namun pada satu hari, dia diajak kawan untuk menziarahi seorang wali di Batu Pahat. Ketika itu, dia teringat bahawa cahaya itu datangnya dari rumah wali Allah ini. Okay. Ini kita tengok nanti siapa wali itu. Memang keturunan Habib lah. Ini. So yang baju biru ni, itulah Sayyid Alwi Al-Maliki. Dan ini wali Allah Habib Ali bin Ja'far dari Batu Pahat. Jadi sejauh mana kita nak terima ini, tak terima itu perkara kedua lah. Tapi ada possibilities dia. Kemungkinan itu di sana. Sebab mereka melalui jalannya. Kalau kita tak melalui jalan, nak dapat karamah mungkin susah lah. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So dua hamba Allah ini memang melalui jalannya. Memang ada kelayakan untuk menerima karamah. Jadi kita nak percikai, terpulang. Nak terima pun, terpulang. Okay. So kedua-dua keturunan Yaman. Yang ini membesar di Singapura. Mungkin sebelum pencen, hijrah ke Batu Pahat. Tapi lahir tak silap saya di Jawa, Pulau Jawa. Ini So setelah 5 tahun dikebumikan, mayatnya di perkuburan Ma'la Makkah, ternyata mayatnya masih utuh. Ini satu video saya lihat. Tengok. Jadi mayat Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki setelah dikebumi, dikuburkan 1, 2, 3 tahun. Ini peraturan polisi dekat Mekah. Tidak terkecuali. Siapapun dah 2-3 tahun akan digali. Pindah tempat lain. Bagi mayat baru pula. Itu di Ma'la nama dia. Ma'la. Siapa yang ini? Nama dia Ma'la. Ini perkuburan. Siapa yang pernah ke Mekah, jalan-jalan luar Mekah, Ma'la, perkuburan Ma'la nama dia. So hamba Allah ini dah meninggal setahun, 2, 3 begitulah. Jadi tugas
tugas membersihkan perkuburan itu datang ke perkuburan Syekh ini. Dan mereka pun terperanjat menyaksikan rambut dia memanjang. Dan muka pun nampak macam fresh lah, lebih kurang begitulah. Tak reput, tak rosak dan sebagainya. Jadi mereka buat laporan kepada pihak yang berkuasa. Dia kata ada benda-benda berlaku. Dia kata okey, tak apa, buat keputusan. Dia kata tak payah pindahkan. Mayat ni tak payah dipindahkan. Itu antara karamah beliau lah. Is it possible? Possible. Sebab dia melalui jalan dia. Jadi adakah kita berlebihan? Tidak. Ya? Ini saya baca ini. Okey. Ini hadis dia, saya bagi terjemah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ini hadis kursi lah. Hadis kursi. Jadi maknanya wali ni kita tak boleh pertikai. Memang wujud. Ada. Siapa yang melalui jalannya tak mustahil akan sampai. Jadi kita ni tak melalui jalan, jangan komplain kalau tak sampai. Jadi memang fenomena wali ini memang berterusan sampai kiamat. Siapa yang melalui jalannya, ada rezeki, Allah bagi, dapatlah dia. Ini hadis ni kita baca, hadis kursi. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, saya isytiharkan perang dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Saya, Allah sebut ini hadis kursi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Saya lebih suka hambaku mendekatkan diri melalui fardu. Solat 5 waktu, okey, bayar zakat on time, puasa, haji dan sebagainya. Yang wajib, yang fardu. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tetapi pada masa yang sama, hambaku sentiasa konsisten bin nawafil, mendekatkan diri melalui sunat. Sedekah sunat, puasa sunat, solat sunat, macam-macam. Hatta uhibbahu, sehingga saya kasih, cinta kepadanya. Fa iza ahbabtuhu, ketika saya cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'uhu, ini Allah kata. Kuntu sam'uhu, maka sayalah menjadi pendengarannya. Ini bukan literal. Maknanya Allah kawal dia punya pendengaran. Bukan maknanya Allah jadi telinga dia. Tidak. Tapi maknanya Allah sebut di sini, kuntu sam'uhu, saya menjadi pendengarannya. Alladhi yasma'u bihi, yang dia guna untuk mendengar. Wa basaruhu, penglihatannya. Alladhi yubsiru bihi, yang dia guna untuk melihat. Wa yaduhu, dan kedua tangannya. Allati yabtishu biha, yang dia guna pakai untuk memukul, mengambil dan sebagainya. Sebab itulah maknanya wali Allah mustahil mencuri. Contohlah. Sebab Allah jaga. Dipegang benda-benda halal saja. Sampai peringkat itu. Warijluhu, kaki dia. Allati yamshi biha, dan kedua kakinya yang dia berjalan. Saya, Allah kata begitu. Maknanya Allah kawal. Wa insa'alani, ini keistimewaan sebagai ganjaran. Siapa yang sampai peringkat ini, Allah kata, wa insa'alani, bila dia mohon sesuatu, a'taituhu, saya bagi. Wala in ista'azani la'uizannahu, kalau dia mohon perlindungan, saya akan beri perlindungan. Rawahul Bukhari. Jadi makna dia, contohlah, Syekh ini diminta supaya mayat dia tak reput. Allah kabulkan. Itu karamah dia. Contohlah begitu. Ini rumah Syekh tadi di Batu Pahat. Besar kemungkinan pun rumah sewa. So kehidupan beliau sangat humble lah. Hijrah dari Singapura. So cerita ini betul, bukan saya reka-reka. Ini salah seorang murid beliau, Syekh Muhammad Zainul Asri di Malaysia. Orang Malaysia, hidup lagi lah ini. Di Kedah, tak salah saya. Dia kuliah di Mesir, bidang hadis. Tapi bila cuti dia jumpa Syekh ini di Mekah. Ini. Jadi maknanya kita dah dengar siapa beliau, tetapi ada hamba Allah yang benci. Sampai dibuat macam ni. Jadi maknanya
kita pun tak faham. Maknanya manusia mana lagi nak nak mereka suka. Orang individu Muslim yang mana yang mereka suka. Kita tengok kelayakan ilmu dia, kewarakan dia, sampai dapat karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka buat begini. Saya nak cerita sikit. Ini. Sebab mungkin cerita ni saya tak tulis, saya nak share sedikit dengan cerita dia. So ketika Syekh yang baju biru ni datang jumpa Syekh yang baju putih ni, masa tu ramailah pengiring, mungkin dalam 20-30 orang. Satu ketika dia minta orang ramai keluar dari rumah. Dia hanya 2 orang, 4 mata dalam satu bilik. Dan bila dia keluar, 2 orang ini menangis. Tapi lama baru dapat jawapan. Mungkin daripada driver dia, dari mana wallahu a'lam sumber dia. Dia kata kenapa menangis? Sebab ketika mereka berdua-duaan dalam bilik, Nabi SAW datang secara fizikal. Is it possible? Or is it impossible? Wallahu a'lam. Ini cerita dia. Okay. Antara murid beliau ialah Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari. Mungkin pernah juga datang ke Brunei. Itu antaranya lah. Almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, Al-Maliki, An-Nadawi. Ada ribuan muridnya di Nusantara, terutamanya di Indonesia. Ini siapa nak buat research boleh. Salah satu jalan untuk mencapai tingkat kewalian ialah mengamalkan ajaran tarekat tasawuf. Kita tengok. Kita nak perhatikan keilmuannya. Ini karangan beliau sebelum meninggal. Beliau keturunan Yaman. Jadi tidak mustahil cucu cicit Nabi SAW. Ini pondok Syekh tadi yang di Batu Pahat. Pondok Habib Ali bin Ja'far di Batu Pahat. Ini NGO yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang buat gambar tadi itulah. Ini dia punya logo dia, makawi.com. So boleh search lah nanti balik makawi.com apa apa ideologi mereka. Jadi kita berasa heran kalau ada individu Muslim tak puas hati dengan Syekh ini. Ini dia. www.makawi.com. So ini saya sikit sajalah. Sikap umat Islam terhadap ilmu tasawuf. Yang pertama, menerima wujudnya ilmu tasawuf dan mengamalkannya. Yang kedua, menerima wujudnya ilmu tasawuf tetapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, tidak menerima wujudnya ilmu tasawuf bahkan memeranginya dan memfitnah pengamalnya. Yang keempat, tidak tahu sama ada ilmu tasawuf dalam Islam wujud ataupun tidak, atas pagar. Jadi ada juga orang Islam atas pagar. Ini ulama Syria yang jadi mangsa oleh golongan radikal. Sebab beliau sangat antara yang lantang lah, mempertahankan akidah Syariah Al-Maturidiyah, aliran perdana mainstream. Kerana pihak mereka tak puas hati, so beliau dibom. Ini Quran yang beliau gunakan untuk buat pengajian di masjid di Syria. Ini kitab beliau yang counter tentang golongan anti mazhab. Ini silabus Daesh dan ISIS, kitab Tauhid. Apa intinya itulah tadi, Tauhid 3. Ini yang menarik, seorang profesor hadis, pensyarah di Universiti Ummul Qura. Dia orang Mekah, tetapi dia tidak sealiran dengan mainstream di Arab Saudi, antara penentang. Tapi beliau masih bebas lagi lah, belum ditangkap. Ya, mungkin dalam pemerhatian. Ini ulama muda Yaman banyak mengcounter kealiran Salafi ini. Pernah ke Malaysia, pernah ke Indonesia. So pengajaran agama Islam
3 serangkai Islam, iman dan ihsan tasawuf. Sikap mudah menuduh orang Islam yang lain sebagai kafir, pengamal bid'ah dan syirik bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Agama Islam rahmat bagi seluruh alam, bukan penyebab timbulnya fitnah dalam masyarakat. So, mungkin itu saja kita punya perkongsian pada malam ini. Saya buka peluanglah siapa nak bertanya ke apa. So, ini berlaku di alam kita. Mungkin tak nampak depan mata, tapi di media sosial sangat aktif dipromosikan Tauhid 3. 3 ulama sepakat mengatakan mengkafirkan orang Islam sebagai ciri utama golongan radikal, Khawarij. Khawarij. Jadi ulama ini dari Yaman ini menyenaraikan sifat Khawarij daripada Al-Quran dan Sunnah ada 33. Jadi sama ada 33 ini kita boleh apply kepada mereka ini ataupun tidak. Ini 33 sifat golongan Khawarij diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Khawarij ini termasuk yang membunuh Ali bin Abi Talib. Itu dia punya sejarah dia lah. Mereka sangat radikal dan mudah mengkafirkan orang Islam. So, 3 ulama sepakat mengatakan mengkafirkan orang Islam sebagai ciri utama golongan radikal. Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Profesor Dr. Asharif bin Hatim Al-Uni. Ini pakar hadis, hidup lagi. Siapa nak buat umrah bulan depan ke, minggu depan ke, boleh jumpa dia di Universiti Ummul Qura di Mekah. Yang ketiga Dr. Abdul Fattah Qidis Al-Yafi'i. Ini dia. Jadi ini hadis dia, hadis Rawahul Bukhari wa Muslim. Adakah mereka tak baca? Rawahul Bukhari wa Muslim berkata, ayyuma mri'in, mana-mana individu yang berkata kepada sahabatnya, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan jatuhlah ke atas salah seorang. In kana kama qala wa illa raja'at ilai. Maknanya yang kalau dituduh itu betul kafir, kafirlah dia. Tapi kalau tidak, maka tuduhan itu kembali kepada orang yang menuduh. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi Quran dan hadis tidak menyuruh kita, menggalakkan kita mengkafirkan orang lain. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Jadi saya buka, mungkin agak panjang kalau kita nak terjemahkan satu-satu. 33 sifat orang-orang Khawarij ini. Nombor 1, mengkafirkan penentangnya daripada orang Islam. Yang kedua, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi mereka sangat agresif. Yang ketiga, keluar menentang kerajaan yang Islam jika mereka mendapati kerajaan itu zalim. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang Islam. Yada'una ahlal awsan, tetapi membiarkan hidup penyembah berhala. Adamu tauqir, Nabi SAW tidak menghormati Nabi SAW. Jadi adakah nak menggali kubur Nabi? Kita boleh apply di situ atau bagaimana? Jadi mana bila nak gali kubur Nabi, dia tak hormat dah. So ada ciri-ciri nombor 6. Tidak hormat kepada Nabi SAW dan keluarganya. Yang ketujuh, mencari-cari ma tasyabah minal Quran, ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Yang ke-8, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi mana banyak ciri-ciri ini ada dalam pegangan mereka. Hudasaul asnan, mereka remaja muda, generasi muda. Mungkin bawah 40-an begitulah. Sufahaul ahlam wal uqul, mereka tidak cerdik.
11 al-fahmul a'waj lid-din, mereka memahami fahaman agama mereka terpesong, tidak lurus. Kita baca sajalah. Simahum, ciri-ciri mereka at-tahliq, dia cukur habis rambut dia. Jadi kalau ini kita baca sajalah, jangan ada yang tersinggung pula suka cukur rambut habis. Sebab trend juga sekarang kan. Jadi hati-hati. Ini halqur ru'us, mak dia cukur botak habis kepala dia. Ini yang ke-13, istimraru khurujihim ila akhir zaman. Maknanya sejak zaman Ali bin Abi Talib akan sentiasa ada orang-orang yang membawa ciri-ciri Khawarij ini, yang ganas, yang radikal. Yang ke-14, ingkaru Dajjal. Mereka tak percaya kepada Dajjal. Jadi mereka ada kemungkinan yuqatilun ma'ad Dajjal akhir zaman. Mereka akan menyertai tentera Dajjal akhir zaman. Yang ke-15, mereka keluar daripada agama. Maknanya mereka hanya mengaku beragama Islam, tetapi pada hakikatnya tidak. Yang ke-16, ihtikaru a'mal muslimin. Menghina, merendahkan amalan umat Islam. Ini. Kita Maulidul Rasul, dia kata ini apa ni? Tak ada nilai. Contohlah begitu. Duk berzikir, dia kata ini berzikir ni apa? Baca Yasin pun dia petikai. Ini maknanya, ini bukan dongeng. Ini diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi. 33. Adakah mereka wujud? Sifat-sifat mereka dalam ni memang ada. Nombor 16, ihtikar, menghina, tidak hormat amalan umat Islam. Umat Islam buat beramal, nakkan pahala, nakkan perbaiki diri, dia kata ini bid'ah lah, ini syirik lah dan sebagainya. 17, isti'zamuhum li'amalihim, kerja mereka saja yang bagus. Bunuh orang, mengkafirkan orang. Yakhrujuna fi waqti firqatil muslimin. Mereka akan keluar ramai-ramai ketika umat Islam berpecah. Ini dia 19. At-tashaddudu wat-tanattu wal ghulu. Al-ghulu radikal. At-tashaddud maknanya dia strict dalam beragama. Pakaian tak boleh tutup mata kaki. Contoh, sebab itulah dia angkat. Pakaian dia sampai ke betis. Itu antaranya lah. Ekstrim. Ke-20 al-ghizah. Al-ghizah wal-unf, keras dan ganas. Fit ta'amul, dalam berinteraksi, bermuamalah. Ke-21 yuhsinuna al-qaul, pandai bercakap, wa yusi'una al-amal, tetapi amalan tidak baik. Ke-22 ihtimamun bi tilawatil Quran dunal amal bihi. Sangat prihatin tentang baca Quran tapi tak amal. 25 i'jabuhum bi anfusihim, mereka hairan melihat diri mereka. Ujub. Ujub ini salah satu sifat yang al-mazmumah menurut Imam Al-Ghazali. Sifat ujub, hairan melihat diri. Ini dia 26. Yuridunal batil bi kalimatil haq. Mereka mahukan kebatilan tetapi mereka guna kalimatil haq, ungkapan yang benar, kata-kata yang betul. Istihlal ini dah sampai 27. Istihlal ad-dima al-ma'sumah, menghalalkan darah yang dijaga. Macam mana lagi ada orang Islam bunuh Islam, inilah dia. Subhanallah. Nombor 3, nombor 28, al-jur'atu fi dinillah bijahlin, sangat berani dalam agama Allah, bijahlin, dengan kejahilan. Bukan senang kita nak bagi statement, nak bagi fatwa, nak bagi dan sebagainya. Contoh, kalau tak hati-hati, dulu haram. Di sana dulu haram perempuan memandu kereta. Sekarang dah halal. Itu makna dia. So jangan main. Main fatwa mana boleh, ini agama Allah.
Khurujuhum 29, khurujuhum anis sawadil a'zam minal muslimin. Ini pun banyak kita bincang dalam kuliah saya pun dengan student saya bincang. Mereka terkeluar daripada as-sawadul a'zam mainstream, aliran perdana minal muslimin. Mereka minoriti. Kadang mazhab pun ditolak. Dia kata 4 mazhab ni bukan Islam. Yang Islam Quran Sunnah. Ini yang mu'adatuhum li Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ahli baitihi. Saya ada satu kitab tapi dalam bahasa Arab, lebih kurang 400 halaman. Siapa nak baca boleh, kita boleh share lah. Tentang sikap mereka terhadap Nabi dan keluarganya. Memang negatif. Jadi penulisnya seorang ulama dari Jordan. Mu'adatuhum makna penentangan mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu dan ahli keluarganya. Ali dengan Nabi satu keluarga. 32 mu'adatum as-sahabah, mereka memusuhi sahabat. 32 kasratul ibadah, mereka banyak beribadah. Ma'al ightirari wal kibri, tetapi mereka tertipu wal kibri dan bersifat sombong. Al-intiqaiyah fil akhdhi bisyari'ati. 33 mereka memilih-milih yang sesuai dengan selera mereka dalam syariat. Yang sesuai dengan selera mereka diambil, yang tak sesuai mereka tolak. Wa ahammu sifatihim, sifat mereka yang paling ketara ma'allah terhadap Allah Subhanahu wa taala bitashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu yang kita banyak bincang. Wa ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bitahkir. Memang betul. Wa ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bitahkir, menghina, tak respect, tak hormat. Sebab itulah ini saya nak cubalah. Sebab itulah mereka sampai ke hari pertikai Maulid Rasul. Adakah ini contoh betul, tepat ataupun tidak? Maknanya siapa yang pertikai Maulid Rasul besar kemungkinan ada di sini. Kita nak respect, hormat Nabi akhir zaman yang pemberi syafaat di akhirat. Mereka tak hormat. Dengan alasan konon tak boleh berlebihan memuji Nabi. Ini alasan dia al-ghulu. Dipandai pula guna al-ghulu. Di sana banyak perkataan ghulu digunakan. Itu mana ada salah guna. Salah guna istilah. Al-ghulu ekstrim. Dia tak boleh selawat lebih-lebih ni. Contoh. Wa ma'al mus'ad dia. Wa ma'al muslimin, dengan sesama Islam bitakfir, mudah mengkafirkan. Jadi ini dipetik daripada Maulana Syekh Abdul Fattah Qudaish Al-Yafi'i. Beliau menghimpunkan. Ini muda lagi ulama Yaman. Sekarang beliau pergi balik ke Turki dan Yaman. Jadi kalau ke Turki berdakwah dan mengajarkan Islam. So ini kalau belum sampai ke Brunei, alhamdulillah aman damai di Brunei. Tapi di luar sana banyak dakwah untuk merosakkan generasi muda. Ada nak tanya? Okey, sebelum saya buka. Ini Syekhul Azhar, Rektor Universiti Al-Azhar. Saya tak sempat bagi terjemah. Dia kata apa? Pendapat Syekh Al-Azhar mengenai ilmu tasawuf. Pendek saja. Dia kata tasawufu qadirun ala muwajahati tahaddiyat al-muhita bil ummatil islamiyah. Dia kata ilmu tasawuf mampu menghadapi cabaran-cabaran yang meliputi umat Islam. Maknanya kalau kita banyak masalah, cuba buka kitab tasawuf. Mungkin ada di sana penyelesaian. Ya, silakan. Salam. Jadi macam mana? Saya teringatlah, ini lama lah, mungkin masa muda-muda dulu. Saya terbaca pandangan Imam Syafi'i. Mungkin syair ini taklah sempurna, tapi saya ingat lagi dia kata wajanib man i'tada bi ma'rufin
Wajanib mani'atada bima'rufin. Apa makna dia? Maknanya hindarilah mereka yang agresif dengan cara yang baik. Mungkin itu sajalah saya punya jawaban macam mana. Maknanya kita kena berdiplomasi lah, berhikmah. Tapi Imam Syafi'i memberi pengajaran begini. Dia kata wajanib, hindari mani'atada mereka yang agresif bima'rufin dengan cara yang baik. Ini Imam Syafi'i punya pendirian lah. Saya kita mana kena bijaksana lah. Sebab kalau kita berkawan ni bahaya. Kawan ini. Sebab ialah ini ulama-ulama katalah begitu. Dia kata siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi dapat harumnya. Siapa yang berkawan dengan tukang besi dapat dia punya bahang dia. Duk ketuk besi, besi panas. Itu contoh je lah. Dan ada syair Arab, kalau tak silap Ahmad Syauqi. Dia kata kalau nak mengenali seseorang, jangan tanya dia, tapi tengok sahabat dia. Ini sangat cantik lah. Itu makna dia sahabat ni sangat kuat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebab itulah ulama kata kalau nak berkawan, maka fikirkanlah dengan mendalam supaya tidak tersilap kawan. Anda nak tanya lagi? So, mungkin minggu depan kita guna kitab lain pula lah. So ini kita bagi macam kesimpulan lah. Ada nak? Sila. 3 suku. Okey. Ini cara saya dalam bab tasawuf. Ini pandangan beliau tentang saya rasa beliau pun tidak buat kajian secara profesional lah. Mungkin anggapan beliau tentang di sini kan tadi 3 suku tu. Selesai yang 3 suku tu dia semasa beliau menceritakan tentang umat Islam yang terlibat dengan gerakan tasawuf ini. Tak silap lah. Sebab saya rasa 1 point berapa juta umat Islam. Nak tahu secara tepat kena buat kajian lah. Mana tadi 3 suku? Boleh ingat tak apa yang dia cerita tadi? Awal. Ini. Okey. Saya dapat kesempatan di mana menjatuhkan hukuman terhadap golongan sufi sebagai syirik dan terkeluar daripada agama Islam yang menyebabkan sebahagian guru memperdalam lagi luka dan polemik. Golongan sufi mewakili 3 suku umat Islam. Ini statement ada di sini. Ini terjemahan. Jadi maknanya kita tengok. Ini Arab dia. Jadi saya bukan reka-reka. Wasufiyatu. Kita baca dulu Arab dia. Wasufiyatu, golongan sufi. Hum. Mereka yumassiluna mewakili arba' al-muslimin. Arba' makna suku. Fi aktari dunia wa yu'ammiruna zawayal muntashira fi buqa'il ard. Arba' makna rubu'. Arba'. Rubu' ni suku. Arba' makna 3 suku. Okey. Okey ni. Jadi ini mungkin beliau tidak membuat research yang profesional lah. Ada bajet dia, ada travelling dan sebagainya lah. Ada data dan sebagainya. Mungkin anggapan beliau lah. Ini perlu kita halusi lah. Adakah contoh? Golongan sufi mewakili 3 suku umat Islam dan memakmurkan pusat pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok bumi. Jadi sebab bila kita sebut golongan sufi ni, dia sangat sukar untuk kita data mereka dapatkan. Sebab mereka tidak mengisytiharkan diri mereka sebagai pengikut tarekat tertentu dan sebagainya. So mereka sangat low profile. Itu dia punya istilah dia lah. Tidak mau dikenali. Okay. So ini mungkin anggapan sajalah. Tapi kalau cari di Mesir ramai, di Turki ramai, di Yaman ramai dan sebagainya lah.
Di Pakistan ramai, di India ramai, di Bangladesh ramai. Jadi mungkin ini tidaklah tepat bila dia 3 suku ni ataupun suku dan sebagainya. Mungkin sebab ini sangat sukar untuk buat kajian tentang benda ni. Mungkin ada contoh lah kita nak buat kajian. Adakah tuan sebagai seorang sufi? Mungkin dia kata tak, saya bukan. Contoh lah. Supaya nak jaga. Contoh lah begitu. Jadi ini hanyalah andaian. Nak mengatakan ada dalam Islam golongan sufi itu. Kita tak boleh nafikan. Kalau di sini boleh kita tengok YouTube, kita boleh tengok. Tapi sini saya rasa tak diberi kemudahan. Ada soalan lain? Ada? Ada nak tanya? Nak komen? Sila. Okey, bagus soalan dia. Dulu, masa saya di Mekah tahun 1977. Saya di Mekah mengaji 1 tahun. Dulu ada 2 madrasah swasta. Satu nama dia Darul Ulum. Satu lagi nama dia Solatia. Solatia ini sekolah swasta, tapi guru-guru banyak dari India. Mereka memang mengajar Ahlussunnah wal Jamaah. Besar kemungkinan 2 sekolah ini masih wujud. Darul Ulum tempat kalau tak silap Syekh Yasin Al-Padani. Dah dengar? Itu antara orang Padang yang pakar hadis. Tidak terpengaruh dengan aliran yang dominan di sana. Syekh Yasin Al-Padani. Kalau madrasah Solatia, sebab kawan saya seorang pernah belajar di situ. Madrasah Solatia. Saya sekolah di Mekah, sekolah kerajaan. Kebetulan cucu saya ada di Mekah sekarang buat umrah. Jadi saya tanya dia WhatsApp. Cuba tengok di Masjidil Haram, ada lagi tak halakah-halakah yang berkumpul itu? Dia kata ada lagi di tingkat 3. Ada share gambar. Mana di madrasah itu ada lagi. Tapi madrasah ini nak kata 100% kerajaan, saya tak pastilah. Tapi mak dia secara rasmi nama dia Ma'had Al-Haram Al-Makki. So siapa yang pergi umrah sekarang boleh tengoklah. Setiap pagi sampai tengah hari. Peringkat sekolah menengah. Saya di situlah mengaji 1 tahun. Sebelum pindah ke Madinah. Jadi mungkin adalah apa yang kita bincang ni. Contoh macam Syekh ini. Dia sampai peringkat jadi Syekh tarikat ni. Lahir di Mekah. Belajar di Mekah sampai meninggal. Maknanya dia kerajaan Arab Saudi bukanlah cari siapa yang bertarikat ni kena tangkap masuk penjara dan sebagainya. Tidak begitu. Jadi ada lagi kebebasan. Tetapi mungkin tidak secara publik lah. Maknanya di rumah sendiri dibolehkan. Tapi kerana begitu terhad, jadi maknanya benda ni pun terhad lah punya penyebaran. Sampai ke peringkat 1. Ada orang lah, saya tak nak semua nama dia. Dia kata Syekh ni bagus. Syekh ni, ni. Cuma satu kelemahan dia. Dia terlibat dengan tasawuf. Maknanya pemahaman tu dah terbalik. Dah di brainwash. Patut baguslah dia orang komplit kan. Ilmu dia zahir batin. Tapi dia kata Syekh ni bagus. Cuma satu kelemahan dia. Dia terlibat dengan ilmu tasawuf. Ada nak tanya? Ya, sila. Okey. Okey. Okey, hadisnya Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Lebih jelas. Man ahdasa, siapa yang mewujudkan dalam fi amrina hadha, dalam agama Islam ini, ma laysa minhu, yang bukan daripada agama Islam ini, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Ini punya teks hadis dia. Macam mana kita nak faham? Ada beberapa pembaharuan ataupun Nabi tak buat, tetapi sahabat buat. Diterima pakai sampai ke hari ini. Contoh, Bilal
setiap kali selesai mengambil wuduk, dia akan solat syukur 2 rakaat. Sehingga Nabi SAW kata, ya Bilal, apa amalan istimewa yang kamu lakukan sehingga saya dengar bunyi terumpa kamu di syurga? Nabi Bilal sebut, dia kata saya solat setiap kali selesai mengambil air wuduk. So adakah itu dianggap bid'ah? Tetapi Nabi tak melarang, memperakui takrir. Maksudnya Nabi tak mengatakan kamu melakukan bid'ah, saya tak buat. Solat ni solat. Kadang mereka kata, contohlah bila kita kata adakah Nabi naik kereta? Tak naik kereta kan? Adakah Nabi naik pesawat? Tidak juga. So mereka kata itu umuran perkara dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah perkara agama. Ini agama. Maknanya solat 2 rakaat agama, Nabi tak buat. Tapi Nabi tak melarang dan tak kata itu bid'ah. Jangan buat. Contoh, Uthman bin Affan, bila jamaah semakin ramai, dia tambah 1 azan hari Jumaat. So sampai ke hari ini tak ada pertikan. Nabi azan sekali, Bilal. Zaman Nabi, Bilal azan sekali saja. Tapi sekarang sampai sekarang ni ialah inisiatif ataupun kreativiti Uthman bin Affan jadi 2 azan. So adakah azan ini bukan ibadah? Ibadah dalam Islam. Tapi tidak ada ulama pertikan. Adakah Nabi tulis Quran? Tidak kan? Tidak. Jadi adakah tulis Quran ini perkara dunia ataupun perkara agama? Agama. Kan? Abu Bakar tak buat. Umar tak buat. Siapa yang buat? Uthman. Okay. Jadi maknanya menghimpunkan Quran dalam satu kitab, inisiatif Uthman. Nabi tak buat. Adakah itu bid'ah? Jadi contoh balik ke sana tadilah, contoh macam Nabi tak pasang batu nisan. So bila kita pasang, itu pendapat mereka bid'ah, Nabi tak buat. So apatah lagi bila batu nisan itu ada tempat untuk kita tulis nama, tulis tarikh lahir, tulis tarikh meninggal dan sebagainya. Bagi mereka ini bid'ah. So adakah batu nisan itu agama? Kan? Jadi maknanya ada ruang untuk kita berkreatif, ada ruang untuk kita ikut literal agama itu. Contohnya solat lah, solat. Mana boleh tambah solat subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Itu nama dia tauqifiyah, tawaf. Kenapa 7 kali? So ada ruang untuk kita berkreatif dan ijtihad, dan ada ruang untuk tidak kita beristihad. Ada nak tanya lain? Soalan umum yang berkata. Jadi makna kesimpulannya, kita mengaji kitab ini, hitam ini, sifat 20. Inilah pegangan akidah Asy'ariyah. Kebanyakan sampai ke hari ini, alhamdulillah di Nusantara masih lagi majoriti. Yang pegang Tauhid 3 ini mungkin tak sampai 10%. Tapi ada. Ada di Filipina, ada di Malaysia, ada di Kamboja, ada di selatan Thailand, ada di Singapura, ada di Indonesia, ada. Saya tak pasti di Brunei ini. Jadi saya terfikir sebab di Brunei ada pusat pengkajian ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya terfikir tadi, saya kata sekarang saya ada lebih kurang 20 pelajar master yang mengambil subjek akidah ahli sunnah wal jamaah dan isu-isu semasa. So, saya terfikir tadi mungkin saya akan minta mereka share ilmu tentang cabaran-cabaran akidah di Brunei ini dengan cara mereka 3 orang ke sekolah menengah buat ceramah. Apa itu Tauhid 3? Apa itu mainstream, as-sawadul a'zam, apa itu mazhab dan sebagainya. Sebab kalau tak, kebetulan saya diletakkan di pusat pengkajian ahli sunnah wal jamaah. Jadi makna kita dengan pelajar-pelajar sekolah menengah tidak ada connection, tidak ada hubungan. Mereka di alam lain mengaji sains, mengaji macam-macam. Kita di alam lain, jadi makna tidak ada usaha untuk
menyebarkan ataupun menanamkan asas-asas ahli sunnah wal jamaah di peringkat sekolah. Jadi mungkin saya punya cadangan lah, maknanya mungkin umur 15, 16, 17 tahun. Kita target itulah. Sebab kalau di bawah mungkin tak kesampaian, terlalu muda. Tapi saya rasa ini salah satu mekanisme untuk kita menyebarkan apa itu ahli sunnah wal jamaah di Brunei Darussalam. Jadi mana kalau pihak sekolah setuju, saya mungkin menjadi sebagai penasihat sajalah. So saya mungkin cadangkan kepada 20 pelajar master saya ini dan ada seorang pelajar PhD. Saya nampak ada potensi. Ada potensi, jadi saya akan bimbing mereka. Jadi kalau Kementerian Agama Brunei setuju, mungkin kita buat benda ni lah. Maknanya 2-3 pelajar master akan turun ke sekolah-sekolah menengah Arab, sekolah menengah biasa untuk share. Mungkin katakan setengah hari, pukul 8 sampai pukul 12. 3 orang bentang, cukup. Sebab saya rasa kalau setakat kitab banyak saya tengok. Kita ada pusat penerbitan kupu, ada lebih kurang 4-5 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi siapa yang baca? Itu masalah dia. Tak kesampaian. Dia disimpan sajalah dekat almari. Ya. Tak ada PDF. Saya punya wawasan lah ataupun hasrat lah, supaya generasi ni boleh faham. Sebab ini kita tak boleh kawal lah. Siapa saja pegang handphone mesti ada di situ. Mesti ada di situ. Suka tak suka, nak tak nak, mesti ada di situ. Ya. Ya. Betul. Itu mungkin salah satu idea lah. Idea ni kita jangan simpan di kupu. Kita turunkan ke sekolah-sekolah. Mungkin saya akan minta salah seorang pensyarah akan buat proposal. Akan dihantar ke Kementerian Agama di Brunei dan tengok macam mana. Jadi kita buat simple saja setengah hari. Pukul 8 sampai pukul 12. 3 pelajar master bentang tentang apa itu mazhab Syafi'i, ya? Apa itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, apa itu tasawuf dan sebagainya. Asas. Sebab kalau tidak, memang saya nak share lah di sini bagaimana dasar sebuah negara boleh merubah dengan berlalunya beberapa tahun. Contoh macam di negara Arab Saudi lah. So sikap kerajaan di sana, saya tak pasti sama ada mengharamkan ataupun bagaimana, tetapi jelas di semua universiti di Saudi Arabia tidak diajarkan ilmu falsafah dan ilmu tasawuf. Hasilnya, selepas beberapa tahun, bila sebut tasawuf, dia orang Islam tapi dia kata ini nonsense, ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Ini hasil dia. Ini sangat bahaya. Jadi maknanya orang Islam yang mengaji di sana, yang tidak bebas membaca bahan-bahan, dia akan menjadi musuh kepada Islam. Itu maksudnya lah. Jadi maknanya kalau kita tidak cuba menyebarkan asas-asas Ahli Sunnah wal Jamaah ini kepada anak-anak cucu kita belasan tahun, saya target 15, 16, 17, dan mereka inilah yang akan mempertahankan dan menyebarkan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu saya punya pendapat lah. Sebab macam di Saudi Arabia, sekalipun mereka mengaku sebagai pengikut Hambali, tetapi banyak perubahan. Sebab disebabkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab. So banyak ijtihad-ijtihad yang tidak mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal. Contoh macam tu lah tadi lah, macam memandu kereta. Contoh, banyak lagi lah isu-isu yang tidak begitu kemas dibincangkan. Jadi kita boleh buat kesimpulan, maknanya kalau seorang ulama
yang begitu karismatik. Boleh dipertikai siapalah kita ini. Itu. So di mana masalahnya, kita pun tidak tahu apa yang mereka cari. Bukanlah kita ta'assub kepada beliau ini, tidak. Tapi dari segi kehidupan beliau, usaha beliau mencari ilmu, dan sumbangan beliau dan sebagainya. Ada soalan? Sila. Fadal. Okey. Ya, dia orang Terengganu, tak silap. Ya. Dia memang ada program. Tak silap setiap kali seminggu dia akan buat dia punya dialog. Ya. Ya. Yes. Ya. Okey, yang saya teringat macam batu nisan tu lah. Ya. So, saya mudah semua bila sebut batu nisan semua orang faham kan. So saya pun tak pernah nampak hadis ataupun ayat Quran cerita pasal batu nisan ini. So besar kemungkinan Nabi pun tak pernah ulas. Jadi batu nisan ni besar kemungkinan kita pakai akal saja dulu. Batu nisan ni hanyalah tanda. Tanda di sini kubur. Sebab kalau tak ada batu nisan, macam mana nak tahu kan? Kucing kah di sini, anjing kah dikebumi di sini, kita tak tahu kan? Jadi besar kemungkinan batu nisan ini hanyalah tanda sahaja. Jadi maknanya bila akal, pemikiran manusia itu berkembang, batu nisan bukan setakat batu, tapi tulis nama. Siapa yang meninggal di situ, bila meninggal, berapa umur dia. Itu makna kebijaksanaan, hikmah. Jadi saya tak boleh nampak di mana kesalahan meletak batu nisan. Okey, soalan dia tadi, okey, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey, kaedah dia kata apa yang Nabi tak buat, tak semestinya Nabi larang. Memang betul. Contoh macam, ini panjang cerita dia lah. Contoh, macam mana? Daging dhab. Betul. Tapi dia tak kata haram. Dia tak kata bid'ah, betul. Nama dia takrir. Istilah dia takrir. Sebab hadis Nabi ni ada 3. Satu, qaulan. Percakapan. Jangan buat. Satu lagi, perbuatan. Satu lagi, takrir. Pengakuan Nabi. Okey, jadi sebab itulah minta maaf. Ini banyak, saya tuan-tuan puan-puan boleh jumpa juga dengan mudah. Banyak diperkatakan bahawa Ibnu Taimiyah menyalahi 60 ijma' ulama. Banyak tu 60. Jadi bukanlah kita nak memburuk-burukkan apa semua, tapi ada juga orang yang fanatik dengan Ibnu Taimiyah ni. So sejarah Ibnu Taimiyah tak kurang 3 kali dipenjarakan. Siapa yang penjarakan? Ulama-ulama, fuqaha. So apa kesilapan dia? Mungkin terlalu agresif mengeluarkan fatwa. Bukan kita nak. Ini sejarah bercakap begitu. Jadi sebab itulah mungkin ada usaha-usaha untuk menjadikan Ibnu Taimiyah ini sebagai pengasas mazhab kelima. Tapi realitinya di lapangan tidak menjadi. Ini mungkin Allah punya kerja. Allah punya kerja. Sejak 1300 tahun hanya 4 mazhab yang kekal. Ini Allah punya kerja, karamah. Memang ada usaha. Saya baca kitab Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rusdi. Jadi di situ dibincangkan sampai mazhab Ibnu Taimiyah dibincangkan. Tapi sampai ke hari ini tidak menjadi mazhab kelima. Maknanya dia pengikut Ibnu Taimiyah, maknanya lebih kurang macam tenggelam timbul. Tidak ada sebuah negara yang menjadikannya sebagai mazhab rasmi. Contoh macam di Brunei mazhab Syafi'i, di Morocco mazhab Maliki, contohlah begitu. Okey, mungkin ada soalan terakhir nak tanya. Ada. Okey, silakan.
Okey. Ini terpulang kepada itulah Syekhul Islam. Syekh ni maknanya orang yang literally syekh maknanya orang tua. Maka kamus syekh maknanya orang tua Arab. Jadi bukan syekh ini bukan syekhun ajuzun, maknanya orang tua. Tapi dah bila sebut Syekhul Azhar, itu hebatlah. So ini hanyalah gelaran. Siapa yang minat kepada Ibnu Taimiyah, dia dibagi Syekhul Islam. Siapa yang tak minat dipanggil Syekh Ibnu Taimiyah sajalah, bukan Syekhul Islam. Ini hanyalah gelaran. Macam contohlah macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada orang bagi title Sayyidul Awliya, pemimpin segala wali. Yang setujulah, ada yang orang tak setuju. Contoh macam di Saudi Arabia. Saya 5 tahun di Saudi Arabia, saya tak pernah dengar disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal sumbangan beliau sangat besar. Contohlah begitu. Okey, kalau tidak ada soalan saya mohon maaf. Ini ada soalan. Oh, saya salah. Ada. Okey. Ya. Ya. Baik. Okey. Betul. Saya selalu share dengan Ustaz Hilman. Mungkin biasa dengan Ustaz Hilman. Sebab saya baru di Brunei ini, baru lebih kurang 6 bulan lah. Dia kata, bagi dia secara peribadi, dia kata di Brunei ini kekuatannya Ustaz Sultan. Sebab kita ada Sultan, maknanya tak ada yang berani macam-macam. Kuasa Sultan lah maksudnya dia. Jadi bagus juga. Sebab macam di Indonesia kan tak ada Sultan. Itulah yang berlaku. Semua bebas nak bercakap apa saja. Okey, saya mohon maaf lah. Seandainya ada yang terlebih ataupun tidak menepati apa yang kita hasratkan. Tapi saya bagi macam kesimpulan lah. So kita mengaji, alhamdulillah dah khatam sifat 20 melalui kitab hitam ini. Malam ini kita share satu perspektif di mana sebuah negara menjadikan pegangan mereka ialah Tauhid 3 yang mula-mula diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang baik itu datangnya daripada diri saya sendiri, kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri pengajian kita pada malam ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.